Dah, yang berhormat bercakap. Sila. Tentang anggota. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak mulakan dengan pasal 4, iaitu takrifan berkenaan business trust. Saya dapati dalam pembentangan yang lalu, kita ada membuat takrifan. Ada dua jenis takrifan yang diberi atas business trust, iaitu kita mentakrifkan pelabur budiman dalam lampiran dalam lampiran 12 juga ada disebut berkenaan dengan takrifan pelabur budiman dalam meneliti apakah status yang akan diberi kepada skim-skim ataupun juga amanah perniagaan yang akan dibentuk dan juga ditakrifkan sebagaimana yang kita cadangkan dalam perpindaan akta ini. Di bawah pasal 16 Tan Sri Pengerusi, iaitu untuk mengurangkan tempoh tuntutan tambahan kepada syarikat atas tujuan kerugian. Dalam pasal 16 ini, apa yang saya faham ialah kita memberi kelonggaran kepada syarikat ini untuk diteliti semula atas permintaan mereka ni untuk tuntutan tambahan atas kerugian. Kalau dulu syarikat ini masih boleh disiasat atau diteliti kerana mereka mengatakan mereka mengalami kerugian, jadi mereka tidak perlu membayar cukai selama dalam tempoh 6 tahun. Sekarang kita kurangkan kepada 5 tahun. Bermakna tahun ke-6 mereka tidak boleh lagi dipertikai atas alasan maksudnya dalam tuntutan kerugian yang tidak betul daripada syarikat yang berkaitan. Saya faham perkara ini memberi faedah kepada syarikat tersebut. Maknanya tuntutan atas sebab mereka ni mengalami kerugian, kita tidak boleh perbetul, pihak lembaga hasil tidak boleh lagi membetulkan kedudukan ini selepas 5 tahun saja. Dulu 6 tahun, sekarang dikurangkan kepada 5 tahun. Dan saya juga melihat di bawah fasa 20, iaitu mentakrif foreign fund, iaitu management company yang berbangkit daripada Akta Pasaran Modal. Tujuan pelaksanaannya pada tahun taksiran 2012, iaitu untuk tahun asas 2011, maksudnya diawalkan setahun. Secara keseluruhan saya nak tahu kenapa ada banyak pindaan yang berkuat kuasa ni diletakkan sehingga tarikhnya 1 Januari 2014. Tidakkah sepatutnya kita berbincang tentang pindaan undang-undang ni untuk tempoh penguat kuasa seawal tahun depan, maknanya tahun 2013 1 Januari. Apa perlu kita bawa pindaan undang-undang dalam Dewan ini untuk tujuan penguatkuasaan dia tahun 2014? Maksudnya lagi 2 tahun tapi kita bawakan sekarang. Adakah penguatkuasaan ataupun buat kuasa yang tempoh yang kita bawa ini hanya tujuan untuk memberitahu yang kita bersedia untuk buat pemindaan, sedangkan dalam keadaan nyata perkara ini masih belum berkuat kuasa, mengenai masa 2 tahun daripada sekarang untuk berkuat kuasa. Ada banyak. Bukankah lebih elok kalau pindaan ini dibawa pada tahun hadapan ataupun dipilih pada tempoh lain? Kerana sebagai contoh daripada fasal-fasal 20 sehingga fasal 37, 36, semuanya mengatakan bahawa tarikh kuat kuasa diletakkan sehingga 1 Januari 2014. Dan saya rasa ada banyak pengecualian yang dicadangkan semasa pembentangan belanjawan tu tidak
digambarkan atas pindaan ini. Jadi mungkin pindaan yang ataupun cadangan-cadangan yang dibentangkan dalam belanjawan tempoh hari memerlukan satu pindaan di waktu lain barangkali. Sebagai contoh, untuk galakan cukai kepada syarikat-syarikat kawalan keselamatan. Saya semak dalam ni, Tan Sri Pengerusi, tidak ada fasa-fasa yang menyebut khas tentang pengecualian tersebut. Tidak ada. Saya juga melihat di bawah perkara berkenaan dengan pindaan duty stamp juga tidak ada perkara yang disebut khusus tentang cadangan untuk pengecualian terhadap duty stamp kepada surat cara perjanjian untuk perumahan terbengkalai. Tidak ada dalam fasa-fasa yang kita bentangkan pada kali ini. Ini semua yang secara langsung merujuk kepada kepentingan orang ramai atau kepentingan orang kebanyakan. Walau macam mana pun, untuk pengecualian yang diperuntukkan kepada pendapatan dana equity, untuk galakan ke atas penerbitan agro sukuk runcit dan bond runcit, nampaknya ada diberi penjelasan khusus bawah fasa-fasa yang disebutkan daripada 1 sehingga 39. Jadi di manakah sebenarnya pindaan yang dibuat dalam Akta Undang-Undang Kewangan 2 2012 ini yang menyebut tentang kaedah kita melaksanakan isu-isu ataupun cadangan yang telah kita bawa dan persetujui di peringkat pembentangan belanjawan tempoh hari. Dan saya juga rasa tanpa satu cadangan yang jelas dibawa di bawah fasa-fasa yang ada, saya tidak rasa kita boleh laksanakan seperti sebagai contoh lampiran 6 Tan Sri Pengerusi yang kita takrifkan sebagai angel investor ataupun pelabur budiman. Di dalam keterangan ini dijelaskan dengan nyata siapa itu pelabur budiman yang dikatakan mempunyai taraf, mempunyai hubungan secara individu dengan syarikat teroka sebelum membuat pelaburan. Saya melihat definisi yang ada dalam pembentangan ini tidak langsung menyebut tentang maksud pelabur budiman. Dalam lampiran yang disediakan ini, seolah-olah pelabur budiman ini terdiri daripada orang persorangan yang dikatakan mempunyai hubungan yang rapat untuk membuat pelaburan. Ada dikata sini adalah individu yang bersedia untuk kata memungkakan atau membuat pelaburan sebanyak tidak kurang daripada 180,000 dan merupakan pemastatin. Ada juga disebut sebagai semua saham dalam syarikat teroka mestilah dibayar secara tunai. Maknanya tidak kurang 180,000 ini dibayar secara tunai. Dan takrifannya juga dikata sebagai jumlah pendapatan terkumpul yang tidak melebihi 5 juta ringgit dan mempunyai track record sebanyak 3 tahun, tidak kurang pada 3 tahun pendapatan terkumpulnya sebanyak 5 juta untuk 3 tahun secara berturut-turut. Jadi cara kita menggambarkan atau mentakrifkan pelabur budiman ni langsung tidak ada dalam aspek kita cadang untuk pengecualian cukai terhadap pelaburan-pelaburan yang berkaitan dengan takrifan ini, Tan Sri Pengerusi. Begitu juga dengan kajian semula kepada galakan cukai bagi pengusaha pelancongan. Saya tidak nampak ada satu patah perkataan pun yang merujuk kepada perkataan pengusaha pelancongan dalam
cadangan kita daripada fasa 4 sehingga fasa 37 yang menyebut tentang galakan yang diberi kepada pengusaha pelancongan. Jadi saya bimbang kepada tarifan ini akan disalahgunakan kerana di bawah cadangan yang kedua ada disebut di sini pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan berkanun yang diperolehi daripada perniagaan kendalian pakej pelancongan dalam Malaysia, yang dikatakan ada dua keadaan di mana boleh membawa masuk pelancong 750 orang pelancong dalam satu pakej dan satu grup, satu kumpulan, dan juga satu lagi dikatakan 1,500 orang pelancong tempatan setahun. Dua-dua ni diberi pengecualian cukai 100% atas pendapatan berkanun. Juga saya tidak nampak ada satu pindaan yang dibuat untuk merujuk kepada pengecualian ini. Dan saya juga minta supaya antara frasa yang kita bincangkan sekarang, termasuk juga yang dibuat pindaan, ada saya faham ada pindaan dikemukakan dalam fasa 40. Ya. Tapi sebelum tu Tan Sri Pengerusi, saya nak tanya Timbalan Menteri, di mana ke fasa yang menyebut tentang takrifan insentif galakan yang diberi kepada pusat jagaan kanak-kanak. Ini juga tidak terkandung dalam cadangan ini. Ada penerangan tentang kenaikan kadar elang bangunan industri sebanyak 10% diberi, dan juga pengecualian di peringkat dan pendapatan berkanun sama juga dicadangkan untuk tempoh 5 tahun. Tetapi di fasa-fasa yang terlihat ni tidak ada menyebut tentang perkara ini. Saya menyokong tentang cadangan untuk memberikan tolakan khas berkenaan dengan pendapatan oleh keluarga yang mempunyai anak kurang upaya dalam pasal 18. Ini adalah satu cadangan yang baik. Saya rasa semua orang barangkali menyokong tentang perkara ini. Cuma saya nak tanya, kalau mengikut pasal 18 ini dikatakan tarikh berkuat kuasanya bermula daripada tahun taksiran 2013. Saya nak tanya, apakah yang berlaku tentang pengumuman ini yang dibawa oleh Menteri Kewangan pada tahun 2011? Itu tahun semasa 2010 dan tahun taksiran 2011, iaitu untuk memberi insentif khas tolakan daripada pendapatan bercukai, taxable income dengan izin, kepada keluarga ataupun ketua keluarga yang mempunyai tanggungan anak kurang upaya. Adakah pindaan ini menyentuh tentang kelulusan yang sama yang pernah dibuat pada tahun 2011 yang lalu? Oleh kerana nampak isi cadangan pasal 18 untuk meminda perenggan 48 sub perenggan 3A Akta 53 ini untuk memberi insentif tambahan kepada keluarga yang mempunyai anak kurang upaya sebanyak RM6,000. Dan saya minta supaya takrifan pasal 18 ini disamakan atau diertikan sebagaimana yang pernah dibuat dalam tempoh tahun asas 2010 yang lalu. Kerana dengan pengumuman ini, mana-mana pembayar cukai yang telah pun membayar cukai terlebih awal boleh diambil kira tolakan ini, maka mereka bolehlah buat taksiran kurangan untuk
membolehkan mereka mendapat manfaat walaupun dalam 1 atau 2 tahun ke belakang. Pasal 27 yang dikatakan untuk meminda perenggan 103 subsection 12A, iaitu memperuntukkan tarikh genap masa bagi pembayaran cukai oleh sesuatu perkongsian liability terhad. Saya nak tanya penjelasan Timbalan Menteri, apakah status aktiviti syarikat-syarikat kewangan dan perbankan yang telah mendapat kelulusan oleh pihak bank negara untuk menjual NPL masing-masing. Saya tahu sebagaimana yang dijawab oleh Timbalan Menteri beberapa hari yang lalu, jumlah NPL yang terjual yang dibenarkan setakat ini melebihi 2 bilion ringgit, 1.92 bilion, lebih kurang 2 bilion ringgit yang dikatakan, dan ada yang mengatakan laporan yang mengatakan terhad kepada tidak lebih pada 3 bilion ringgit nilai NPL. Atas sifat perkongsian liability yang kita sebut di bawah pasal 27, adakah kerajaan mengambil kira tentang kedudukan penjualan NPL ini? Dan sekiranya benda ini berkaitan, saya nak tanya bagaimana pula tentang peruntukan tarikh genap masa, iaitu barangkali tempoh tahun asas untuk syarikat masing-masing. Adakah kerajaan mengatakan untuk tujuan manfaat ini kerajaan akan tetapkan tempoh tahun asas masing-masing akan dipinda untuk tujuan pembayaran cukai bagi perkongsian liability terhad ini? Dan yang terakhir, fasa 23 iaitu berkenaan dengan amanah perniagaan. Saya mohon supaya penjelasan diberi terhadap syarikat-syarikat yang dikatakan membuat pelaburan khas dalam syarikat amanah perniagaan, dan kita juga ada membentangkan cadangan untuk mengiktiraf penerimaan bayaran fee ataupun wujudnya syarikat-syarikat berstatus SPV pada tahun lalu. Adakah pindaan tahun lalu yang dibuat tentang syarikat-syarikat berstatus SPV ini juga mengambil kira tentang kedudukan di bawah status amanah perniagaan sebagaimana yang diletakkan bawah Seksyen 23 ini? Terima kasih. Terima kasih.